A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatimu lima sabaqa nasr haqqa bil haqqi hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi washabi haqqa qadri miqdar lazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya kasihi lagi saya muliakan Tuan Imam, yang saya hormati lagi disanjungi Ustaz Abdurrahman, seterusnya seluruh tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para noja, para syiah, seluruh ahli jawatan kuasa masjid daerah Sandakan, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan inayahnya Allah mentakdirkan kita berada di rumah Allah. Kalau Allah berkehendak, boleh saja Allah takdirkan kita pada hari ini kita berada di suatu tempat yang boleh meragut dan menghilangkan nikmat iman dan Islam. Tetapi atas nikmat rahmatnya dan inayahnya, maka hari ini kita ditakdirkan berada dalam satu majlis yang sepatutnya, yang seeloknya menjadi benih yang ditanam supaya tumbuh iman kita dan bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin selain daripada bulan Ramadan, kerana bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Al-Habib Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah dan menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa lagi beriman, kan? Menjadi seorang yang hamba Allah yang bertakwa dan iman, mengikut hacuan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tangan ataupun air didikannya. Firman Allah Ta'ala, wa in kuntum tuhibbuni fattabi'ullah wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sekiranya kamu ini mencintai akan Allah, maka katakanlah ya Muhammad, maka ikutlah akan aku. Oleh kerana perkataan fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut akan aku, maka tak ada jalan lain untuk kita menjadi orang yang taqarrub ila Allah, orang yang dekat dengan Allah, melainkan mengikut, menempuh, menjalani cara sebagaimana perjalanan Rasulullah yang telah ditumpuhi oleh para alal muttaqin, para auliya'i was salihin. Ya, sekiranya kita dah cuba tempuh tapi tak sampai, tak apa, kita usaha lagi. Kita usaha dan usaha lagi, semudah-mudahan Allah meredai perjalanan kita walaupun kita tidak berjaya. Ya tak?
Tuan-tuan, puan-puan dengan sekalian, adakah perjalanan untuk menuju Allah adalah satu jalan yang mustahil ataupun satu jalan yang tak mungkin kita capai? Ini adalah satu soalan yang bergantungan pada diri kita untuk menjawab. Kita wajib menjawab dia, tidak semestinya dengan lisan, tetapi dengan perbuatan kita. Dan hasilnya akan kita merasai di atas muka bumi ini sebelum kita merasai nanti di akhirat. Di dunia ini Allah akan segerakan al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Kemudian akan merasai pula akan syurga yang kekal nanti di pada hari yang kemudian. Cuma dalam kajian ilmu tasawuf yang dihuraikan oleh banyak ulama termasuk Imam Al-Ghazali mengatakan, adapun jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai banyak hijab, banyak halangannya yang disebut dengan bahasanya hijab. Tidak kurang di antara satu darjat per satu darjat yang lebih tinggi itu ada 70.000 hijab. Berapa banyak? 70.000 hijab. Maka untuk kita menyampaikan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka setiap satu hijab itu bukanlah satu perjalanan yang mudah. Bukanlah satu perjalanan yang mudah, tetapi memerlukan seorang juru pandu, seorang juru pendidik, seorang murabbi, seorang mursyid untuk bawa kita hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar kalau kita nak cuba-cuba nak jadi hamba Allah mengikut cara pemikiran kita, sekadar tinggi dan rendah panduan otak kita, tak akan sampai pada bila-bila masa. Sama saja macam kita main badminton kat rumah, main kat kampung, kat court di kampung. Mainlah macam mana hebat sekalipun, kalau tak nak jadi juara kampung mungkin boleh, tapi nak jadi juara antara kampung belum pasti lagi. Belum tentu jadi juara antara mukim, apalagi peringkat daerah, apalagi peringkat negeri, kalau sekadar kita main ikut cara kita. Melainkan setiap seorang itu perlu pada seorang jurulatih, perlu pada seorang yang melatih akan kita, baru kita akan naik. Tak ada satu pemain dunia nisbah pada permainan dunia, dalam bidang olahraga kah, dalam bidang bola sepak kah, yang dia naik dengan sendiri, jarang. Melainkan ada jurulatih, walaupun jurulatih itu daripada ibu dan ayahnya sendiri. Betul tak? Keluarga Misbun Sidik, minta maaf, kunjang nama sikit, kan? Keluarga Tuan Haji Sidik itu, dia bapa dia mendidik sampai anak-anak dia jadi pemain-pemain badminton yang luar biasa, kerana jurulatihnya adalah orang yang luar biasa, Tuan Haji Sidik. Betul tak? Siapa saja yang dididik oleh anak dia, Misbun Sidik, sebut nama Misbun Sidik pula hari ni, ya? Tak apalah kita sebut, pinjam, ya. Siapa saja yang dia latih dan muridnya adalah murid yang betul-betul nak jadi seorang pelatih, nescaya dia jadi juara dunia, kan? Lee Chong Wei, Roslin Hashim, lagi Hafiz Hashim, dan lagi akan datang lagi. Betul tak? Ceritanya adalah kena ada seorang jurulatih. Jurulatih dalam mendidik jalan untuk menuju Allah, itu Allah pertanggungkan atas para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah telah meninggalkan kita 1400 tahun dulu. Namun begitu Rasulullah ada menyampaikan kalamnya, mengatakan al ulama'ul warisatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris Nabi. Waris apa benda? Pedang dia kah? Rambut dia kah?
Capal dia kah? Serban dia kah? Selendang dia kah? Tidak. Nabi itu memperwariskan ilmu dan agama. Nabi itu telah mempersiapkan ulama yang betul-betul jadi ulama yang benar, yang dikatakan ulamaul akhirah, ulama akhirat, yang terpilih di kalangan mereka jadi mursyidin, golongan para pendidik. Bukalah kitab mana sekalipun dalam kitab iman tasawuf, kita akan jumpa pesanan para ulama. Hendaklah kamu mencari ahli guru, guru yang mursyid. Hendaklah kamu mencari guru yang murabbi, yakni mursyid. Maka pada malam ni kita nak bahas, kita nak cerita sedikit sebanyak pengalaman orang dulu-dulu belajar. Sedikit sebanyak supaya kita tahu mencari seorang guru ini adalah perkara yang wajib. Kalau tidak, kita tidak meningkat di sisi Allah. Pentingnya seorang guru atau ulama yang para mursyidin ini, Rasulullah telah membayangkan, Rasulullah telah menggambarkan. Rasulullah kata pada akhir zaman nanti khusyuk antara perkara pertama yang Allah akan tarik adalah khusyuk. Yang sembahyang itu ramai, sama ada masjid, surau, musalla, madrasah, di rumah ramai juga sembahyang, tapi nilaian iman yang mereka ada, nilai Islam yang ada hanya seumpama buih di lautan. Ramai tapi tak kuat, ramai tapi pecah, ramai tapi tak kuat agamanya. Kenapa jadi tak kuat? Karena ramai yang sembahyang itu badannya tetapi hatinya tak berserta. Yang sujud itu adalah badannya tetapi hati dan rohnya tidak berserta sama dengan akal dalam menyembah dan menunduk pada dirinya pada Allah. Dengan bahasa yang lain yang Rasulullah simpulkan sebagai perkataan yang khusyuk itu tak ada. Sedangkan dalam suratul Mu'minun kita catat situ, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Digambarkan, ditimbangkan, ditarakan bersama di antara orang mukmin itu dengan khusyuk. Tak cerita benda lain. Allah tak cerita tentang bab-bab lain. Perkara pertama yang Allah jadikan nilaian supaya kayu ukur untuk diri seorang itu adakah dia mukmin atau tidak adalah sembayangnya itu khusyuk. Kalau sembayang itu sekadar meletakkan bangkai depan Allah, maka itu bukan sembayang yang dikendaki. Bahkan itulah tanda sembayang yang ditolak di sisi Allah Ta'ala. Jadi bagaimana? Rasulullah kata pada akhir zaman nanti khusyuklah perkara yang pertama akan ditarik. Khusyuk itu ditarik bukan apa? Dengan tak adanya kitab, bukan dengan tak adanya orang biasa yang mengajar, tetapi Rasulullah kata khusyuk itu hilang dengan sebab matinya para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang bertakwa lah, ulama yang tahap mursyidin lah, ulama yang tahap dia boleh mendidik dan menjaga orang. Di tangan mereka lahir orang yang sembahyang tapi khusyuk. Di atas tangan mereka lahir orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tuan-tuan yang dikasihi, cuba kita bayangkan pada diri kita. Kalau kita ada sakit jantung lah, kalau kita ada kanser, kita pergi masuk satu hospital swasta yang canggih, kan? Tetapi yang nak datang bedah kita adalah seorang doktor biasa, nak bedah tak? Mau tak? Ha? Mau? Tentulah kita cari doktor pakar, betul? Pakar kanser, pakar jantung. Ya tak? Ha? Beranikah kita bagi tubuh kita supaya ketua jururawat sembelih kita, dia belah dada kita? Saya dah biasa dah tolong doktor,
Saya dah biasa dah ambil jantung hidup-hidup ni. Bagi saya bedah kamu. Siapa sanggup? Saya awal-awal lagi selendang. Saya tak berani. Kenapa? Satu je, kerana yang bedah itu tidak pakar. Nak bedah itu tidak diiktiraf. Yang membedah itu bukan orang yang layak untuk membuat kerja itu, maka kita tak akan bagi. Betapa lagi kalau penyakit hati kita sesuatu penyakit yang lebih teruk dan lebih dahsyat daripada kanser, yang lebih halus daripada benda-benda rohaniah. Karena penyakit-penyakit hati ini sifatnya rohaniah, batiniah. Maka yang mampu dan boleh membedah hati itu, membuang penyakit-penyakit hati ini dengan latihannya, dengan perubatannya, dengan kaifiat-kaifiat zikirnya yang tertentu, itu adalah para guru yang tarafnya mursyidin. Tarafnya mursyidin. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, biar saya cerita beberapa cerita supaya kita tahu bagaimana orang dulu-dulu berusaha. Sekurang-kurang dia membuka jiwa kita, pandangan kita, ya tak? Satu masa dulu ada seorang raja dalam kerajaan Melaka, namanya Mahmud. Bukan Sultan Mahmud yang mangkat di Julang, bukan. Rupa-rupanya ada dalam silsilah raja-raja Melaka satu namanya Mahmud. Sultan Mahmud ni satu masa dia dengar, iaitu mufti negeri Melaka namanya Yusuf, Syekh Yusuf, setelah beberapa tahun menghilang daripada kota Melaka, muncul balik di Melaka. Bila dia dengar, dia suka, dia seronok, pasal dia tahu Syekh Yusuf ni seorang yang luar biasa. Dia tahu Syekh Yusuf ni seorang mufti negeri tetapi orang yang sangat bertakwa. Maka dia nak ambil peluang untuk sambut. Pada masa yang sama dia nak bagi tahu pada guru tu bahawasanya dia nak belajar ilmu. Maka dia datang. Kan kalau Perdana Menteri datang sini macam mana? Rider saja 2-3 rider. Kan? Kereta petrol ada 2, motorcade dia pun dah bahaya dah. Lalu je miu kan. Ini raja zaman dulu. Zaman dulu Raja Melaka datang naik dengan gajah. Ada tentera dia, ada tentera kuda dia, semua datanglah bawa senjata. Jangan kita faham senjata yang dia buat lembing dan keris je. Tak, senjata zaman dulu di kalangan raja-raja Melayu dah ada dah pistol. Dah ada dah lela dan petaka namanya. Lela dan petaka ni adalah zaman sekarang ni apa? Apa tu Ustaz? Bukan senapang batu. Ni bazuka. Tahu bazuka? Meriam pendek tu. Pum tu. Zaman dulu dah ada. Orang Melayu dah ada. Senjata tu dah ada. Diceritakan dalam sejarah, hang tuah beli belerang. Pergi beli belerang itu di Fatani. Beli peluru daripada Fatani. Pasal tu kalau tuan-tuan pergi kat Melaka di Fatani, ada kampung sana ada perigi hang tuah. Menunjukkan kalau hang tuah pergi, dia duduk di Fatani lama pasal nak bawa barang ni. Yang dia bawa balik antaranya adalah senjata-senjata api. Ini kita faham Melayu asyik lawan zaman dulu. Main apa? Main keris, main pedang. Termasuklah cerita Mak Kilau Mak Kilau baru 200 tahun lebih kita. Paling-paling tidak baru 100 tahun setengah. Kan? Masih lagi adakah Mak Kilau hanya main dengan apa? Pistol pula. Keris dan parang. Tak tahu. Tapi nak bagi tahu zaman hang tuah dah ada senjata dah. Sejarah Portugis menceritakan Alfonso Albuquerque waktu dia menawan kota Melaka, dia mengatakan mereka mengumpulkan senjata-senjata orang Melayu daripada peralatan meriam, pistol dan sebagainya itu bernilai hampir 3,000. Bukan satu, 3,000 meriam. Cuba fikir,
Kita tak ada satu Maryam guna buang masuk masjid ni. Ada ke? Satu tak ada. Tapi Kota Melaka dulu ada 3,000 Maryam. Senjata ditulis dalam sejarah Alfonso de Albuquerque. Tulis dalam sejarah, benda tu ada. Dibawa senjata Maryam Melaka itu disimpan di satu tempat namanya di Goa di India. Dan senjata yang namanya Maryam tu sampai sekarang ada di Goa. Kalau tuan-tuan pergi boleh baca dalam tulisan Jawi itu. Maryam itu adalah datang daripada Kota Melaka. Kota Melaka. Kota Melaka bukan kota pakai kayu. Kota tu daripada batu. Telajak pula cerita sejarah Melaka. Kita nak cerita Sultan Mahmud dengan Syekhnya Syekh Yusuf. Datang Sultan Mahmud naik kuda, naik gajah dengan tentera dia datang. Ramai laskar datang kan. Bila dengar bunyi bising sikit di luar rumah, Syekh Yusuf keluar. Dia tengok Sultan Mahmud atas gajah nak nurun. Dia kata, tuanku. Dia kata, tuanku datang ni untuk apa? Bukan macam kita tengok raja dia berjauh, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patiwa, makin lama makin nurun kan. Contohlah Sultan Mahmud, walaupun orang yang mulia sultan, tetapi ulama itu lebih mulia. Kalau sultan itu adalah VIP di dunia, para ulama akhirat itu mereka adalah VIP di akhirat, lebih besar lagi. Nilai seorang ulama kata dalam kitab adalah bersamaan 1,000 orang mati syahid. 1,000 orang mati syahid baru sama dengan seorang ulama. Darjat para ulama hebat tak hebat ni kan. Maka dia berkata, tuanku, kata dia, datang ni untuk apa? Sultan pula terkejut. Beta datang nak belajar dengan tuan. Dia kata, boleh, tapi ada syaratnya tuanku. Kalau tuanku nak datang belajar, boleh datang lepas isyak. Datang lepas bila? Lepas isyak. Tapi tuanku nak datang daripada istana, datang jalan kaki. Syarat pertama, datang jalan kaki. Datang lepas isyak. Datang pula jangan pakai kasut, berkaki ayam jalan. Datang belajar di rumahku ni, di sini. Kita boleh cakap macam tu. Tapi sultan dia faham darjat seorang ulama. Dia balik. Waktu tu juga balik. Sejarah menceritakan Sultan Mahmud berulang datang menghadap tuan gurunya Syekh Yusuf setiap malam. Kalau bukan setiap malam pun hampir selalulah. Setiap kali datang pakaian-pakaian orang kampung. Tak pakai selipar, tak pakai kasut, tak pakai capal, dengan berkaki ayam. Bawa kitab, jalan sorang-sorangan, tanpa ada pengawal, tanpa ada pengiring, macam orang biasa yang tak ada nilai. Datang menghadap belajar lepas isyak. Belajar untuk guru cerita macam-macam ilmu, tanya soal, muzakarah. Baliklah. Balik dekat-dekat dini hari nak subuh. Ini baru belajar lepas maghrib. Kan? Harap jangan ada yang tertidur. Kita ingat apa? Ilmu ikut suka kita. Ilmu datang orang ajar ikut suka kita. Ini zaman sekarang. Ulama itu tak ada nilai dibuatnya. Tahu tak? Kita tak kenal orang yang duduk depan kita. Kita ingat semua macam kita. Mata kita tak kenal. Pasal itu kita kurang hormat orang. Akhirnya kita yang meletakkan masa. Kalau nak ngajar kami, mesti ngajar antara maghrib dan isyak. Kena ajar malam sekian. Kalau tak ada, kami tak datang. Tak ada demand, maka no supply lah. Itu barangan. Itu ekonomi. Ini agama Allah, bukan dagangan. Kalau siapa ndak engkau mari. Pasal itu saya tak heran kalau tuan-tuan baru nampak banyak ni.
Kenapa? Yang gaib lagi banyak sebenarnya. Tak ada satu majlis pengajian melainkan Allah datangkan para malaikat ni, yang mereka itu berada menaungi sampai bertingkat-tingkat ke langit, sehingga kelihatan daripada langit itu macam satu cahaya yang menembus naik. Itu majlis ilmu yang betul. Majlis ilmu yang menyebabkan orang takut dengan Allah, makin ingat makin kuat hatinya dengan Allah, akan bercahaya majlis itu. Tapi kalau sekadar belajar untuk ketawa, sekadar datang nak dengar helwa telinga, sekadar entertainment, tosa kata ada 1 juta orang sekalipun, Allah tak akan jadikan tempat itu bercahaya, walaupun di masjid sekalipun. Faham tak? Kita tak kenal orang, tapi oleh kerana Sultan Mahmud mengenal siapa gurunya, dia datang belajar. Dia ikut syarat gurunya, datang belajar lepas isyak, kadang-kadang balik di ujung pagi. Hasil daripada itu, dia sebagai seorang sultan jadi sultan yang saleh dalam kehidupannya, jadi orang yang semayang yang khusyuk, jadi orang yang semayang takut, tahu nilai antara hamba dengan Tuhan. Itu Sultan Mahmud. Itu cara orang dulu belajar dengan guru-guru, setelah mengenal siapa doktor pakar dia. Kita kat dunia zaman sekarang ni nak belajar, kita tak kenal siapa doktor pakar, kita tak kenal. Yang datang mengajar kita pun tak tahu, asalkan boleh pandai ceramah, pandai sebut istilah-istilah, kita kata oh ni ustaz, kita pun bawa. Akhirnya rupa-rupanya kita bawa ulama dunia, yang jadi sekadar tidak meningkatkan takut kita pada Allah. Tuan-tuan, saudara-saudari ni kasih sekalian, suka nak saya ceritakan bagaimana Imam Ghazali pada waktu dia duduk di Baghdad, di Nizamiyah, sebagai seorang guru besar atau chancellor lah kan. Waktu itu dah orang panggil sebagai Hujjatul Islam. Orang dah kata Hujjatul Islam dah sebelum dia karang kitab Ihya Ulumuddin lagi. Faham tak? Dia dah terkenal, orang kata hujjah bagi agama. Dia tu pribadinya, kerana alimnya dalam segala genap ilmu, karena perbahasan dia jarang orang boleh menang dengan dia. Ahli falsafah kalah, orang yang mulhidin kalah kan. Imam Ghazali orang yang tokoh yang hebat, tapi satu masa waktu dia semayang, jadi imam, belakang dia mak dia, belakang dia Imam Ahmad adiknya. Allahu Akbar, adik dia mufarakah semayang lain. Adik dia tak ikut semayang Imam Ghazali. Perbuatan itu dilihat oleh mak dia yang sedang ikut imam sebagai makmum kepada abangnya, iaitu Imam Ghazali sebagai imam. Allah habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mak dia berbisik pada Ahmad, Ahmad, kenapa tak ikut jadi makmum pada abang? Kenapa kamu mufarakah? Kenapa kamu keluar? Kata Imam Ahmad, wahai ibu, waktu tadi abang bertakbir. Dia pun cakap bisik-bisik je. Dia berbisik pada maknya supaya tidak didengari oleh abangnya, supaya tidak mengguriskan perasaan abangnya. Dia berkata, wahai ibu, wahai emak, wahai umi, tadi saya lihat waktu abang angkat takbir Allahu Akbar, seluruh badannya penuh dengan darah. Maka saya mufarakah kerana bersemayang pada orang yang ada dalam tubuhnya najis, tak sah. Imam Ghazali terdengar. Bila Imam Ghazali terdengar, dia tidak melenting. Dia tidak rasa nak pergi marah adik dia. Weh, kau jangan pandai-pandai yang cakap ni. Mana mandai pula kau macam tuduh abang pula. Tak ada. Imam Ghazali tahu adik ni adalah orang yang Allah bukakan pandangan kasyaf hingga melihat hakikat sesuatu benda. Dia bertanya pada adiknya, wahai adikku, betul lah, kerana waktu tadi aku nak bertakbir, nak semayang, aku terfikir suatu bab yang sedang aku karang, iaitu tentang darah haid. Itulah agaknya Allah gambarkan sebagai badanku penuh dengan darah. Akhirnya Imam Ghazali katanya balik pada adik dia, adik, kau belajar kat mana ilmu ni? Kau belajar mana ilmu ni?
Adik dia kata, abang dah kan alim dah, tak payahlah, cukuplah ilmu yang ada pada abang ni. Dia kata tak. Tunjukkan saya siapa yang kamu belajar, siapa guru kamu. Saya nak belajar. Kalau abang nak betul nak belajar, mai ikut. Dia pun bawa. Kalau kita pergi belajar masuk mana? Masuk pondok lah, masuk madrasah lah, masuk school lah kata orang kan, masuk universiti lah. Tak, adik dia bawa masuk pasar. Pergi mana? Pergi pasar, market. Sampai di market, dekat pasar, ada seorang tua tengah potong daging, tengah jual daging. Tangannya berlumuran dengan darah. Mau lah daging potong ayam semua tu kan berdarah tangan kan. Darah ayam, darah daging kan. Maka kata Imam Ahmad pada abangnya, wahai Imam Ghazali, itulah guru saya. Imam Ghazali pun pergi, tuan, tolonglah ajar saya, terimalah saya sebagai seorang murid. Dia kata, buat apa? Kau terkenal, kau ni alim, orang kenal Hujjatul Islam, kau ni Hujjatul Islam, hujah pada agama Allah ni. Yang kamu nak belajar dengan saya tukang potong daging, nak buat apa? Tak payah, balik lah, kau tak payah belajar. Guru pada Imam Ahmad adalah seorang ulama yang menyembunyikan kealiman dia, seorang wali yang besar pada zaman itu, seorang wali kutub yang bekerja sebagai tukang potong daging. Dia menutup kewalian dia, menutup kesalihan dia. Hingga masyarakat ramai tak kenal, sedangkan dia adalah wali yang tarafnya wali kutub. Imam Ghazali merayu, tolonglah tuan, ajarlah saya, pimpinlah saya, keluarkanlah saya daripada kongkongan nafsu ni, didiklah saya tuan. Kamu nak belajar ke? Nak belajar tuan. Oh, kalau kamu nak belajar, sila buat kerja ni, basuh-basuh, tanggal serban kau, tanggal jubah kebesaran kau kan, bersihkan kawasan pasar ni, tolong basuh-basuh najis-najis yang ada ni. Macam mana kalau agak? Kalau kita macam mana? Datang rumah tuan guru nak belajar, tuan guru kata, baik, kamu nak belajar boleh, potong rumput-rumput yang ada depan rumah aku ni, potong dulu, potong. Lepas potong datang, tuan saya dah buat dah. Sabar dulu kan, kemas pula sampah-sampah ni, mau buat tak? Tapi Imam Ghazali belajar. Hasil daripada didikan dia lah, akhirnya Imam Ghazali menemui kekhusyukan dalam sembahyang. Hasil daripada didikan guru itulah akhirnya dia jadi seorang wali yang besar, di bawah didikan seorang wali yang nama Syekh Ali Farmadi. Baru dia jadi seorang wali yang besar. Ingat dia jadi wali senang-senang tepi jalan? Bukan. Imam Ghazali, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab dia Anwarul Qudusiyah, dia mengatakan, hatta seorang ulama bertaraf Hujjatul Islam, iaitu Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Salam Al-Izzuddin, Izzuddin Abdul Salam kan, yang dikenal sebagai Sultanul Ulama, masih memerlukan seorang guru bagi menjadikan mereka itu adalah sebagai seorang orang yang saleh dan orang yang jadi waliullah. Syekh Abdul Wahab Sya'rani karena kitab dia, kalau tuan-tuan nak cari, sila cari kitab, namanya Kitab Anwarul Qudusiyah. Cik ya, itu tajuk besar dia, Kitab Anwarul Qudusiyah. Kitab ini ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tak jumpa dalam bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, boleh cari Kitab Anwarul Qudusiyah oleh Syekh Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani, ada. Jadi hatta nak jadi seorang ulama, jadi ulama pun belum tentu jadi soleh. Ulama itu belum tentu jadi orang yang soleh, walaupun ilmunya banyak. Sekadar hafal Quran belum tentu jadi orang yang soleh, walaupun Quran ada dalam seluruh ingatan dan perbuatan dia. Ilmu saja tidak mengubah, yang mengubah itu didikan. Karena itu Rasulullah bagi tahu kan, khusyuk itu hilang
pada akhir zaman dengan matinya ulama. Sedangkan pada akhir zaman ni Quran masih dicetak lagi banyak-banyak lagi. Masih ada perpustakaan yang simpan khazanah-khazanah ilmu yang besar-besar. Masih ada orang-orang yang namanya murabbi yang mengajar, muallim yang mengajar. Tetapi kenapa hilangnya khusyuk? Kerana matinya para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang murabbi macam Syekh Ali Farmadi. Ulama yang murabbi seperti Syekh Yusuf bagi Syekh Mahmud. Hari ini kita kisah-kisahkan sajalah, cerita-cerita saja. Selalu cerita, semua cerita fakta. Rasa nak muntah dah dengar kan? Banyak sangat fakta kitab. Kitab ini kata ada pun faslun pada membersihkan hati itu bermula bagian-bagian. Oh, panjang. Hari ini kita cerita secara santai-santai. Jadi perjalanan kita itu bermula dengan mencari seorang guru. Kenapa seorang guru? Kerana di bawah tangan guru itu ada ilmunya pada mendidik. Pada tangan ilmu guru itu ada senjata, obat pada hati itu. Dia pegang. Kunci ada pada guru. Bukan pergi cari kat kitab. Buka kitab kata ada pun, ya, dia baca hadis. Dan Nabi sebut kan, Rasulullah sebut, inna likulli syai'in inna likulli syai'in sakalatul qalbi zikrullah. Bagi setiap satu perkara itu ada pembersihnya. Pembersih bagi hati itu adalah zikrullah. Itu hadis. Oh, kita pun dengar, maka kita pun la ilallah, la ilallah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 la ilaha illallah. Oh, baca selawat. Bersih hati tak? Tak. Walaupun fakta itu adalah benar, walaupun yang kadang-kadang yang mengatakan itu adalah shadiqul masduq, benar lagi dibenarkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dimaksudkan obat itu ada di tangan para mursyidin, karena mereka menerima secara sanad demi sanad, di atas gurunya, di atas gurunya, di atas gurunya, daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda yang diturunkan secara tadarruj, secara satu persatu pada pilihan, supaya dipilih dan dibagi ilmu ini pada orang yang tertentu saja. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya Sirrul Asrar, adapun ilmu kami ini adalah khusus bagi orang yang khusus. Ilmu dalam mendidik, menjaga hati sampai bersih itu adalah khusus, adalah ilmu yang khusus, terpilih daripada orang yang terpilih. Tidak dibagi secara umum tepi-tepi jalan, tak ada. Tak ada. Ilmu yang khusus. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, tak percaya buka kitab lah. Maka tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya nak cerita bagaimana seorang hakim atau seorang gubernur yang ditulis nama dia dalam kitab Jami' Karimatul Awliya, waktu permulaan perjalanan dia menjadi seorang waliullah. Nama dia adalah Syekh Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli adalah seorang waliullah yang besar dalam kehidupannya, tetapi dia bermula dengan keadaan yang amat susah. Dia datang jumpa Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam kita sebut Imamul Sufiyah, dari golongan tabi'ut tabi'in. Ya. Datang jumpa. Sedangkan Abu Bakar Shibli pada waktu itu taraf dia adalah sebagai TYT negeri, bah, ketua menteri, hakim, gubernur negeri waktu itu, gubernur, bah. Datang jumpa Syekh Junaid, tuan, saya nak belajar ilmu tuan. Kata Syekh Junaid pada dia, tak boleh,
Tak boleh, kau tak boleh nak belajar ilmu ni mahal, kata dia. Kalau mahal, murahkanlah sikit tuan, kata dia. Kalau mahal, murahkanlah sikit ilmu ni tuan. Dia kata tak, kerana harga ilmu ini adalah kehidupan kau. Kalau kau nak ilmu ni, tukar gantinya adalah kehidupan kau sebagai seorang gubernur, hendaklah kau tinggalkan. Kalau kau nak jalan untuk kau menuju pada Allah, jadi hamba Allah yang tulus, jadi hamba Allah yang muttaqin, kalau kamu nak belajar dengan aku, harganya adalah kehidupan kau sebagai seorang gubernur. Minta maaf tuan, bagi izin untuk saya satu malam untuk berfikir dulu. Balik fikir, gubernurkah hamba Allah? Gubernurkah hamba Allah? Gubernur dapat allowance, gubernur dapat penghormatan, gubernur dirokai orang, disanjung orang, dihormati orang, segala kehendak dipenuhi orang. Sekadar jadi hamba Allah, belum tentu orang pandang, belum tentu orang hormat. Habis mungkin segala penghormatan orang padaku, akan hilang segala hartaku, akan jauh orang-orang kesayanganku, maka aku berseorangan nanti. Maka pada malam itu dia berperang dalam hati dia, memikirkan satu keputusan, apa yang bakal ku buat. Besok dengan tenang dia sampai jumpa Syekh Junaid. Dia kata, tuan, saya dah fikir dan saya dah putuskan, saya tetap nak belajar dengan tuan. Betul? Betul tuan. Sungguh. Ini saya dialog ni, janganlah tuan ingat sebiji macam ni. Saya membayangkan. Boleh faham? Bayangan. Janganlah anggap macam mengajar hadis. Ini bukan hadis, jangan salah faham. Nak hafal dialog dia kena pergi kena buat filem ni. Cuba buat satu filem perjalanan ahli-ahli sufi menuju Allah, insya-Allah laku. Hebat ni perjalanan. Syekh Abu Bakar Shibli kata, Syekh Junaid, kalau kamu betul-betul nak belajar dengan aku ni nah, kamu ambil, pergi dengan duit kamu, beli buah dalam satu bakul, pergi kat tengah-tengah pasar, bagi tahu tengah-tengah pasar, siapa dapat memukul aku dengan kepala aku ni, dengan kasut masing-masing, sepatu yang ada kan, nescaya aku akan bagi buah. Kalau tak ada buah, aku akan bagi duit. Budak-budak kau sebut saja, nak bagi buah pula yang ranum-ranum, yang cantik-cantik, yang mahal-mahal. Budak terus sambung, kena kat dahi, tertepuk. Dia bagi hadiah, ambil nak. Dapat hadiah, orang lain pula sampai, puk lagi, bagi hadiah. Orang kampung yang kenal gubernur ni, Ketua Menteri ni kan, TYT ni, kat tengah pasar buat benda macam ni. Apa orang cakap? Gila ni, bodoh ni, jadi hakim macam mana? Baru nak belajar dengan Syekh Junaid, Syekh ajar benda macam ni. Syekh ni ikut sunnah ke? Syekh ini tahu tarbiyah ke? Dia ada belajar agama ke? Syekh Junaid kena fitnah. Abu Bakar Shibli nak menuju Allah pun kena fitnah. Satu seorang guru yang sanggup nak mendidik murid dia supaya jadi hamba Allah, satu sudut lagi murid yang bersanggupan nak jadi hamba Allah, menghadapi segala ujian dalam hidup dia. Bukan mudah, betul tak? Bukan mudah. Habis tu dia balik, Syekh Junaid tanya, macam nak belajar lagi? Sungguh kamu nak belajar? Kepala dah bonggal balik, dah malu dah teman masyarakat, jatuh air muka dia. Orang peli, orang kata bodoh dan gila. Orang yang zaman dulu waktu jadi hakim, ketua menteri, seorang nak angkat kepala nak tengok macam ni pun takut. Seorang nak kata Datuk bodoh, seorang tak berani. Tapi pada hari itu semua yang dah kata ini dah gila dah ni, ini dah bodoh dah bengap dah ni, ini bangangnya ni. Nampak tak? Hina tu dia rasa depan mata dia, dia merasai dengan perasaan dia. Syekh Junaid kata, macam nak belajar? Nak belajar tuan. Sungguh nak belajar? Sungguh, boleh. Besok, mulai besok kamu pergi masuk hutan, cari kayu, kumpulkan kayu, kamu jual di tengah pasar, bawa duit itu beli tepung. Tepung ini bawa balik ke tempat pengajian aku.
InsyaAllah orang akan masak. Bagi saja pada dapur, nanti mereka akan masak. Akan membuat kerja ni. Besok Abu Bakar Shibli pergi, lusa Abu Bakar Shibli buat benda yang sama, tulat dia pergi lagi. Seminggu selepas tu, cerita mengatakan dia buat kerja tu hampir 2 tahun. Ada sejarah mengatakan dia buat 1 tahun. Syekh Junaid belum terima sebagai murid pun. Lepas 2 tahun panggil dia, macam nak belajar lagi? Nak belajar tuan? Sungguh ke? Sungguh tuan. Oh gitu. Kalau sungguh kamu nak belajar, tak payah ambil batu kayu lah. Tapi kali ni kamu naik gunung cari belerang, kata dia. Dulu ingat hutan je, berdepan dengan rimau, berdepan dengan apa? Serigala. Ini kena naik gunung pula dah. Tuan-tuan tahu tak mencari belerang di Indonesia bagaimana? Orang cari belerang di Indonesia naik kat gunung berapi. Nak pergi sana pun nafas belum tentu lagi. Ni kena pergi cari belerang. Dia buat lagi 2 tahun lagi. Dah 4 tahun. Setelah 4 tahun baru Syekh Junaid mula mengajarkan dia, mula talkinkan zikir, baiatkan dia terima sebagai murid, baru mendidik dia dalam perjalanan sufi yang teratur. Sampai Syekh Junaid jadi orang yang sangat bertakwa. Datang fana yang luar biasa. Satu masa dalam keadaan fana dia berkata, barang siapa yang menyebut nama Allah, ada secaya aku akan bagi duit. Orang sebut Allah, dia pergi sana bagi duit. Orang kata Allah sini, dia ambil duit yang ada dalam poket dia, semua dia bagi. Ke sana kata Allah sini, pergi bagi duit. Siapa kata sebut nama Allah tak ada nilai? Yang tahu nilai itu hanya pada kekasih Allah. Sebutan itu dia tahu nilai dan takutnya. Pasal dia tahu itulah zat yang menjadikan dia. Kalau sekadar tahu nama Allah, sekadar nama Allah, dia anggap nama Allah tu setara aja dengan kereta Mercedes dia. Tak ada nilai kereta Mercedes tu dengan sebut nama Allah. Tapi saya Abu Bakar Shibli dia kata, siapa yang sebut nama Allah akan aku bayar dengan hartaku. Itu nilai nama Allah. Dunia ini tak ada nilai lah. Karena nama itu bila disebut menjadikan dia zauk yang gila. Allah mabuk dia dengan Allah. Lebih mabuk daripada minum samsu haram tu. Lebih mabuk daripada minum arak. Sebut nama Allah tu jadi zauk dia gila. Inilah orang cari. Zauk ini yang menjadikan sembahyang itu khusyuk. Masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, dia hilang dia dengan Allah. Sehingga Rasulullah kata, as-salatul mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'raj orang mukmin. Karena mi'raj itulah Nabi bertemu dan lihat akan Allah Ta'ala, dapat berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Yang dilihat itu bukan zat yang ada di depan dia, karena Allah itu tidak berarah, tak ada berupa, tak mengambil tempat, tak mengambil jarak. Kan? Dalam satu keadaan lain, Syekh Abu Bakar Shibli kata, siapa sebut nama Allah akan aku penggal kepala dia. Cuba bayang dalam keadaan zauk rohaniah dia, tiba-tiba orang sebut dia Allah, dia kejar. Dia kejar tu dengan pedang, tuan-tuan. Kejar orang tu. Orang sebut Allah, kejar orang tu pula. Bekejar lagi sampai dia terjatuh. Orang pun tangkap dia, simpan dalam jail. Jail. Sehingga reda rohani dia, reda kekuatan rohani dia, mabuk yang amat sangat pada Allah. Itu kesan didikan mursyid. Kenapa kita tak ada macam tu? Kita ni mabuk juga, mabuk benda lain. Hari ini Sabah lawan dengan Selangor di Sandakan. Mabuk tak orang Sandakan? Mabuk apa? Mabuk. Ni lagi 2 bulan lagi nak Piala Dunia ni. Tak kira siapa duduk kat mana pun, dia duduk kat sini berlawan di Qatar. Mabuk dia. Main bola pukul 9.30, sembahyang masjid dah tak ada dah. Isyak dah tak ada dah kat rumah. Dia sembahyang isyak kat kedai mamak, beramai-ramai, grup standby nak bola Brazil lawan Malaysia. Mabuk dunia.
mabuk betina, mabuk perempuan, mabuk permainan. Kenapa jadi mabuk dengan permainan? Kenapa jadi mabuk dengan betina? Kenapa jadi mabuk yang lain? Karena dalam hati itu tak ada Allah. Dalam hati itu tak ada Allah. Dalam hati itu hanya cinta dunia. Tak ada cinta pada Allah dan Rasul, tak ada. Selang beberapa minggu lagi nak masuk Maulid Nabi, hati sini belum berbunga-bunga lagi. Belum rasa mabuk dengan Rasulullah, belum rasa malu dengan Rasulullah. Kenapa tak ada jadi? Kenapa tak menjadi pada kita? Kerana kita tak ada guru yang mendidik kita. Kita tak ada mursyid. Kenapa para sahabat ridwanullah alaihim menjadi orang-orang yang hebat sehingga Rasulullah kata ashabikan nujum, sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Tadaitum sekiranya kamu mengikuti salah seorang daripada mereka, nescaya kamu dapat petunjuk. Kenapa? Kerana guru mereka itu Rasulullah, yang mentarbiah mereka itu Rasulullah, yang mendidik mereka itu Rasulullah, yang membetulkan mereka itu Rasulullah. Doktor pakar pada seluruh doktor pakar yang Allah utuskan di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itulah Rasulullah yang mendidik mereka dengan lafaz dan kalamnya, mendidik mereka dengan Al-Quran. Al-Quran itu hidup. Rasulullah itu adalah bayangan pada Al-Quran. Rasulullah yang didik. Pasal itu kalau kita tengok dalam sejarah para sahabat itu semayang satu malam, siang dan malamnya 300 rakaat, 500 rakaat, ada sampai 1000 rakaat satu malam. Ada yang setiap hari baca Quran, satu hari baca 2 kali Quran, khatam Quran. Ada yang satu malam bersemayang daripada awal selepas isyak sampai subuh, khatam satu Quran. Berpuasa luar biasa, bersedekah luar biasa, berkorban di jalan Allah sangat luar biasa. Kenapa? Kerana ada pendidik. Bukan saja Rasulullah ada mempunyai dia sebagai pendidik, tetapi dia sendiri adalah satu faktor. Kerana bersahabat itu berdampingan dengan dia, duduk bersama dengan Rasulullah. Habis pengajian macam ini, lepas mereka balik ke rumah, sejarah ada mencatatkan, ada diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah, kisah para sahabat, bagaimana bila sahabat keluar, muka mereka bercahaya. Cahaya macam ni. Rasulullah sendiri mengajar di kota Madinah, di tempat dia mengajar itu di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu terang dengan cahaya wajah Rasulullah. Pasal tu para sahabat dulu baca Tala'al badru alaina, telah terbit pada kami bulan purnama. Purnama bukan cakap-cakap kosong, tapi terang wajahnya itu memang bercahaya, tiap kira siang atau malam. Bila sahabat balik pada malam hari, cahaya Rasulullah itu berpindah pada sahabat-sahabat. Bila mereka berjalan, cahaya itu berjalan bersama dengan mereka. Bila mereka berpisah, masing-masing nak menuju ke rumah, cahaya itu berpisah di situ. Limpahan dari rohaniah Rasulullah itu menyusup masuk pada setiap kalbu para sahabat. Karena itu para sahabat di zaman dia lagi, Allah sebut sullatun minal awwalin. 1/3 daripada para sahabat itu digelarkan dengan golongan muqarrabin. Sullatun minal awwalin itu adalah 1/3. Katakanlah para sahabat itu ada 300.000 orang, 100.000 itu adalah semuanya para aulia Allah di kalangan muqarrabin, pada kalangan kekasih Allah. Tetapi bagi kita Allah kata wa qalilun minal akhirin, sedikit sangat daripada golongan orang yang akhir. Ada 1 juta orang, seorang nak dapat payah. Ada 6 juta orang nak dapat seorang payah. Ada 30 juta orang nak dapat seorang payah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia hidup,
Sewaktu dia hidup, dia dapat melahirkan di kalangan anak buahnya, itu sahabat-sahabatnya, 1/3 daripada mereka Allah Ta'ala muqarrabin. Tuh, allazina hum fi salatihim khashi'un. Semua mereka tu capai. 1/3 daripada itu pula, iaitu golongan ashabul yamin, golongan orang-orang yang saleh. 1/3 lagi, artinya 100,000 lagi adalah orang saleh. 100,000 dah muqarrabin, 100,000 dah orang yang saleh. Selepas daripada itu baru orang-orang yang awam di kalangan para sahabat. Orang awam di kalangan para sahabat adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik di zaman sekarang kalau ada. Cuba bayang, orang awam di kalangan para sahabat adalah orang yang terbaik kalau ada di zaman sekarang. Fikirlah bagaimana kehidupan sahabat, memang luar biasa. Saya baru ni jumpa, saya pergi Melaka makan kedai, ada Pak Haji seorang datang, tua dah tapi jalan cergas, cap. Dia entah apa-apa, dia berhenti depan saya. Apa khabar? Sihat? Okey. Suara lembut. Saya kata, mainlah duduk je. Duduklah kejap. Simang-simang dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya dulu waktu muda-muda dulu, saya belajar di Gombak, belajar ilmu tasawuf, kata dia. Belajar ilmu Haji? Ilmu tasawuf. Saya tanya, Haji umur berapa sekarang ni? Umur 96 tahun. 96-98. Dia bawa kereta seorang-seorang, pakai BLMX, laju pula bawa zoom. Hebat orang tua ni. Agak pelik sikit lah. Pelik orang ni. Jadi itu yang saya tanya, saya sembang lama sikit. Umur dah 96 tahun. Dia kata, Ustaz, saya waktu muda-muda dulu belajar ilmu tasawuf. Pergi belajar di Gombak. Start belajar pukul 9, habis pukul 4 pagi. Pukul apa start? Pukul 9 start, habis pukul 4 pagi. Kita baru start tadi. Belum lagi pukul 9 lagi. Sabar. Ya, betul. Lagi lama kita tunggu masa, lagi tunggu lama, makin malam, maka Allah akan buka ruangan ilmu yang banyak. Maka itu waktu itulah keluar ilmu-ilmu yang luar biasa, yang ada dalam kitab-kitab tua yang payah tak jumpa. Kalau duduk sembang waktu macam ini, keluar ilmu siwak, ilmu ambil wudu, itu je lah. Lebih daripada itu tak ada. Rahsia-rahsia tak ada. Sambung cerita. Boleh sambung cerita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, manusia ini tak kenal orang. Kita mengukur orang itu ikut pandangan kita. Kita ingat guru tu macam ini, yang dikatakan ulama akhirat tu macam ini. Kita ada bayangan dalam otak itu, mesti macam ini, baru kita nak belajar. Kan? Tak. Guru yang sebenar ikut suka dia lah. Pasal dia dah sampai pada Allah. Dia semayang atau tak semayang, berjemaah dengan orang, tapi dia tak mesti pakai jubah serban, dia tak mesti pakai kopiah cantik-cantik, dia biasa-biasa je. Dia boleh jadi macam mana pun, tapi dia ulama, dia memang alim. Kan? Pasal seorang guru tetap seorang guru walaupun tak ada murid. Seorang guru tetap seorang guru walaupun dia seorang tak ada murid. Saya cerita kisah kisah Zunun Al-Masri. Satu masa Zunun Al-Masri murid ramai. Murid ramai. Dia nak uji murid-murid dia. Satu hari dia bawa jalan, terus masuk tempat zaman-zaman dulu, orang zaman-zaman dulu tonggang arak, terus pergi kedai arak. Klub zaman dulu. Klub zaman dulu, jangan kita kata tak ada benda yang special macam sekarang. Kalau tuan-tuan pergi kat Mesir, masih ada di atas sungai Nil tu orang buat tarian gelik. Pernah tengok? Haji-haji pernah pergi? Saya bagi tahu je, jangan pergi. Ustaz Rahman dah banyak kali pergi. Jangan singgah Ustaz. Ustaz Rahman tahu kan? Dekat Giza tu,
kan, kat Springs tu masih orang buat tarian gelik kan, malam-malam. Jadi zaman dulu dia pergi tempat tarian gelik, tempat minum arak. Sampai-sampai je dia pun ambil air arak, dia minum. Tadi sebelum dia masuk saja, sebahagian murid dia balik dah. Oh, Tok Guru gila, Tok Guru sesak dah ni. Oh, Tok Guru sesak dah tadi. Sebahagian balik. Yang lain tak apa-apa, kita tengok dulu apa ustaz buat. Jom kita tengok. Ustaz kita mesti okey punya. Tak mungkin buat benda yang haram. Dia datangnya tu ambil botol, terus glok. Dia minum. Tadi yang kata takkan buat yang haram tu semua balik. Semua tinggal beberapa orang. Datang seorang perempuan, dia peluk perempuan tu. Oh, ya Habibi. Ya Habibi. Masya Allah. Cium pula tu. Semua balik. Seorang yang tinggal. Dah tinggal seorang, dia kata, kamulah muridku. Adapun semua tadi bukan seorang pun muridku. Engkau lah muridku. Aku sengaja nak menguji saja. Aku ni tahu syariat alamat tadi. Aku tahu agama Allah batasannya. Aku tahu mana halal dan haram. Adapun untuk bagi tahu engkau ni, perempuan ini adalah anakku. Yalah, malam banyak-banyak anak, ada satu yang tak berapa nak jadi. Inilah anakku. Aku datang menziarahi dia. Aku datang nak betulkan dia supaya dia meninggalkan kehidupan yang tak elok ini. Maka dia anakku, maka aku peluk ni. Dan aku cium dia kerana lama dah tak jumpa. Dia bukan gitulah. Adapun yang aku minum tu, memang botol tu botol arak, tapi kandungannya air kosong. Air apa? Air kosong, bukan arak pun. Buruk sangka seorang murid pada guru, tak layak jadi seorang murid pada seorang guru, dia kata. Buruk sangka seorang murid pada guru, tak layak untuk jadi murid pada bila-bila masa sekali. Biar mereka keluar. Dan untuk engkau, aku datang ni untuk tujuannya berdakwah. Aku masuk tempat maksiat ni untuk aku berdakwah. Jadi Zunun Al-Masri akhirnya murid tinggal berapa? Seorang aja. Satu masa dulu ada seorang syekh namanya Syekh Tibriz. Syekh Tibriz ni, dia orang di Turki, seorang waliullah yang hebat. Tetapi orang kampung tak kenal dia waliullah. Orang duduk tak kenal pun, pasal dia kurang bergaul dengan orang. Kalau dia duduk satu negeri, orang kenal je dia kau orang saleh, dia kenal je orang tu waliullah, pop dia akan pindah. Dia tak akan duduk negeri tu lagi dah. Pasal dia tak mau dia dikenali. Macam mana? Kita boleh zaman sekarang. Orang dah kenal kita, tiba-tiba panggil Hamzah aja, terasa hati. Pasal dia dah kenal, takkan tak hormat. Nampak tak? Syekh Tibriz, orang kenal dia tinggalkan kampung tu. Sampai satu tempat, ya, dia jumpa dengan Jamaluddin Ar-Rumi. Jamaluddin Ar-Rumi bila tahu rahsia Syekh Tibriz ni, dia datang nak belajar. Syekh Jamaluddin Ar-Rumi, bapa dia adalah seorang tok guru. Pondok lah zaman orang Turki punya style, kan? Dia kata, tuan saya nak belajar. Dia kata, engkau nak belajar dengan aku? Mu nak belajar dengan aku? Boleh. Tapi dengan syarat. Ada syarat tadi. Yang pertama, semua kitab-kitab kat rumah kau pergi bakar tadi. Macam kita nak buat tak? Kalau kau nak belajar dengan aku, semua kitab kat rumah kau bakar. Sanggup buat? Beli kitab beribu-ringgit, sanggup bakar? Syekh Tibriz tu sanggup bakar. Syekh Jalaluddin tu sanggup bakar. Dia bawa semua kitab dia. Dia adalah murid nombor 1 dalam pondok ayah dia, murid yang paling kanan yang jadi guru mengajar di pondok ayah dia. Dah bawa kitab nak bakar. Pasal dia kata, ilmu itu boleh dicari, kitab itu boleh dicari, tetapi guru itu payah nak cari. Syekh Tibriz nak ajar pada dia, nilai seorang guru itu tak sama dengan kitab. Kitab boleh dibeli, kitab itu boleh ada orang menulis, tetapi seorang batang tubuh seorang guru kau tak akan boleh cari di tepi jalan.
Para kekasih Allah bukan datang beritahu, aku ni kekasih Allah lah, aku ni arif billah lah, hendaklah kamu belajar dengan aku. Tak ada. Syekh Tibris perangai dia, kalau orang baru kenal dia orang saleh, kenal dia orang alim, orang kenal dia wali Allah, negeri itu, kampung itu dia tinggalkan, dia pindah terus. Kalau orang Sandakan baru tahu dia orang saleh, besok hari dia dah tak ada dah di sini, dah pindah ke Lahad Datu. Kalau Lahad Datu tahu juga, dia pindah ke Sempurna. Kalau Sempurna tahu juga, dia pergi pindah ke mana? Mindanao. Macam itulah ni gurau. Jangan marah pula Sultan Al-Kiram nanti. Jangan marah ya. Tapi Syekh Jalaluddin bila nak bakar buku dia kata, tak payah kata dia. Aku nak uji kamu. Tapi sebelum tu dia kata, hendaklah kamu pergi beli arak ni, kau tuang tepi jalan. Dia pergi ambil botol-botol arak, dia pergi tuang tepi jalan. Orang dah mula kata, apa kena ni? Tok Guru nak main arak, Tok Guru nak buang kitab, Tok Guru nak bakar kitab kan? Tapi tahu tak tuan-tuan, hasil daripada didikan Tibris inilah maka lahirlah Syekh Jalaluddin Ar-Rumi yang terkenal dengan tarian the Sufi dance. Apa tu? Malawi dance, tak? Malawi dance. Yang kalau kita pergi kat Turki, orang pakai songkok panjang dengan macam jubah perempuan tu, yang dia berpusing-pusing. Kan? Itu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Orang sekarang ni jadi dance, tarian aja, lagak aja buat tu. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi di saat dalam kemajuan rohani dia amat sangat, bila dia pergi kat tengah-tengah bandar, kawasan bandar, macam kita datang bandar lah, tempat ada orang ketuk-ketuk besi, tang, sana ketuk, sini ketuk, sana ketuk, sini ketuk. Dia jadi mabuk dia dengan Allah, pasal dia bermurakabah, dia bermusyahadah atas apa yang Allah sebut dalam Quran, Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih atas Allah itu seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Bila dia dengar ketukan, dia bukan dengar ketukan, dia dengar itu Allah, Allah, dia mabuk. Mabuk itu akhirnya menyebabkan gerakan pusingan dia. Itu akhirnya jadi tarian yang dia ajar pada murid dia, pada murid-murid yang dah sampai pada martaban yang agak tinggi untuk belajar. Akhirnya orang zaman sekarang ambil dia sebagai satu tarian, bukan sebagai perjalanan sufi. Sekadar baru belajar tahap dan satu dah buat joget dah, bukan. Benda itu kita orang awam tak layak nak buat. Mana? Asal dalam berzikir, tak dalam tarian, tak ada. Orang yang boleh buat tarian macam tu adalah orang yang dah mabuk dengan Allah baru boleh. Karena Syekh Jalaluddin Ar-Rumi pun berlaku perkara itu di luar sangkaan dia, menjadi karamah bagi dia. Datang sekarang orang awam baru pergi tengok kat Mesir apa? Kat Turki, beli songkok tu, beli baju tu, dengan semua tu dia buat pula. Tarian Malawi kata dia. Bukan, itu kau ni ikut nafsu kau. Tak ada sama. Kau ketuk tang, bunyi tang, tung. Tak ada bunyi pun dalam hati kau Allah. Dah sebut nama Allah pun tak berbunyi. Allah dah zikir pun tak berkesan. Apa kau nak harap ketukan boleh mengubah dalam hati kau terkesan itu Allah? Tak mungkin. Kan? Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya rasa cukuplah setakat ini. Kalau sembang nanti lagi panjang pula nanti. Kita berhenti sekarang adalah lebih baik. Mungkin kalau ada rezeki panjang akan datang, kita jumpa lagi. Kalau apa yang saya cakap ini ada banyak silap dan kekurangan, maafkanlah saya. Yang kurang dan lemah itu datang daripada nafsu dan kelemahan saya. Kalau baik dan benar itu tetap datang daripada Allah. Allah kata, Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Yang hak itu datang daripada Tuhanmu, janganlah kamu jadi orang yang berbantah. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru wallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita main majlis kita dengan tasbih kifarah surat Al-Asr. Subhanallah bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.